Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita tentang pentafsiran daripada surah Al-Fath. Siri yang kelima lah hari ni biiznillahi ta'ala. Kita akan mula tengok ayat yang ke-10. Ayat ke-10 daripada ini surah. Setelah daripada kita royak marilah kata sebab turunnya ayat ni iaitu surah ni surah Al-Fath, ia sakut paut dengan Sulh Al-Hudaybiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni sebagai penyaksi dan beri berita gembira bagi mereka yang buat amal yang soleh dan berita yang buruk bagi mereka yang kufur lagi berpaling daripada ajaran Tuhan. Supaya manusia itu boleh beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh mengagungkan dan menghormati terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, dan kita kena menunaikan sembahyang siam dan malam sebagaimana yang difardukan di atas kita. Pagi ni kita nak tengok masalah ayat yang ke-10 tu. Allah Ta'ala nak royak gapo pula kepada kita. Marilah sama-sama kita tengok bersama supaya kita supaya kita boleh ambil pengertian dan ambil faham daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemukakan kepada kita di dalam ini surah. Allah Jalla Jalaluh telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kata, Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alayhi Allah
fasayutihi ajran 'azima. Ayat ni lah kita nak tengok maksud dengan secara perintah lalulah, sebelum daripada kita nak tengok tafsir balah mana pengertian dia, kita mari tengok maksud dia dengan cara luas-luas dulu. Dia kata sesungguhnya orang-orang yang berjanji, makna mubaya'ah dengan Allah Subhanahu wa taala, makna kata orang-orang yang berjanji taat kepada mu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak lain tidak bukan dia tu berjanji nak taat patuh setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni sebab nak jadi ada bai'ah ni, sebab nak jadi bai'ah ni makna kata kita buat perjanjian, buat gapo, buat perjanjian, itu makna kata bai'ah. Sebagaimana kita nak tengok sebab dulu, apakah jadi sebab ada perjanjian di antara orang Islam kita di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi kita. Sebutnya oleh Imam Muhammad ibni Ishaq ibni Yasar dalam kitab sirah. Ya, ada satu kitab sirah dinamakan kitab sirah Nabawiyah lah, yang dituliskan, yang dikaryakan oleh Imam Muhammad ibni Ishaq, ataupun dikenalkan sirah bagi ibni Ishaq. Satu hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggilnya Sayyidina Umar, panggil Umar radhiyallahu anhu mari jumpa dengan Nabi. Makna kata Umar tu dikena seru oleh Nabi, suruh mari jumpa dengan dia. Jumpa dengan dia supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak utuskan dia kepada Mekah. Seolah kata Nabi ada kerja besar dengan pembesar-pembesar Mekah. Panggilnya Umar mari. Masa duduk Madinah belakang dah lah ni. Panggilnya Umar mari supaya nak kecek bicara dengan Umar ni, supaya nak Umar tadi tu bawa perkataan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada pembesar-pembesar Quraisy. Sampai pada pembesar-pembesar Quraisy. Lalu niatnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah kata nak pergi buat umrah lah, dalam hati tu ada hak tu dah. Cuma bahasa dia, cuba kita tengok strategi aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak nak buat kerja besar. Dia kena ada rancangan, kena ada orang buat kerja, kena sampainya risalah kita ni kepada tujuan. Tujuan ni kita nak masuk Mekah, kena buat kira bercara dengan orang pembesar-pembesar Mekah sana lah. Makna kata ketua-ketua dia di sana. Lalu panggilnya Umar mari. Kerana Rasulullah ni tahu kata Umar tadi itu adalah orang yang bijak sana dalam masalah cara-cara nak mengatur ni. Itu sebabnya. Apabila Umar tu dengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak tu tak? Dengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa nama ni? Lalu dibawa datangkan khabar itu sampaikan, lalu nak bawa datang khabar itu nak sapa kepada Quraisy, lalu Umar pun senyap sebentar. Senyap sebentar. Pada senyap sebentar ni dia katalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni nak ayat kata cara kita ni jangan gaduh, kita nak royak pendirian kita. Kita dengar dulu orang nak kata lagu mana, nak surah lagu mana, nak royak lagu mana, kita dengar dulu. Apabila Umar dengar Nabi tu, ambil dia awal hingga akhir, Umar pun sudah daripada Rasulullah itu cakap dengan dia, nak tunjuk hajar gapo dia pun seolah kata sebut
Dengan ini berkata, ya Rasulullah, hak musuh aku tu, aku ni boleh buat belaka. Ikutlah nyawa aku boleh gerbekan kepada jalan ni, hak mu nak jalan ni. Tetapi aku nak cetuhkan satu perasaan aku dan pemikiran aku. Kerana aku nak royak gini ni bukan kok mana dak. Bukan makna kata aku ni nak lari daripada kerja gapo sebagaimana orang duk tuduh duk kata, itu bukan. Tetapi aku nak royak padamu ya Rasulullah, kata ada orang hak patut sesuai lebih daripada aku. Makna kata Umar ni ia tengok kepada orang hak sesuai. Pak Rasulullah pun tak ada murih gapo. Kita jadi ketua kena dengar juga balik pihak hak anak rakyat kita hak duk bawah kereta kita tu, kita kena dengar hak tu. Jangan kita duk jadi ketua sore duk kerahkung dong cara dia, tak ada duk dengar alasan gapo nama, itu bukan cara yang berjaya. Itu bukan cara yang berjaya. Ya dengar. Lalu Umar kata, ya Rasulullah, ada seorang lagi hak lebih daripada aku kalau nak buat kerja ni. Tu nampak tu tak? Lebih pada aku hak nak buat kerja ni. Kemudian Umar apabila dia royak dulu kata ada orang hak sesuai lebih pada dia. Nak taujih, nak tunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru royak sebab gapo orang tu lebih pada aku dan aku ni bawah daripada dia. Umar kata sesungguhnya aku ni dengan puak-puak pembesar-pembesar Mekah tadi itu, sifat perhubungan aku dengan dia tu tak rapat mana. Nampak tu tak? Tak ada rapat mana. Dan aku takut kalau aku pergi kerja hak mung ni, aku takut aku kerja tak jaya. Sebab aku ni duk ukur mari dah. Kalau bahasa siapa panggil permen dah. Duk ukur, duk tilik dah. Kata, kalau aku pergi ni, tak tubik mana natijah. Tak tubik mana natijah. Yang keduanya, aku ni adalah orang yang kasar main dengan puak-puak Quraisy ni. Seolah kata Quraisy ni luka hatilah dengan Umar ni. Sebab Sayyidina Umar sifat ialah mana? Nah, sifat dia seolah kata berani dia, tak takut dia. Apa nama pengen kata sifat cakap pada dia, semua tadi itu cukup pi lah Umar. Seolah kata Quraisy ni terluka hati dengan dia. Dengan Umar. Tengok dia duk kecek bicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku takut kalau aku pergi ni, aku tak ada boleh buat wimung tu puas hati Nabi. Aku tak takut situ ya. Sebab itulah aku nampak ada seorang lagi hal lebih daripada aku. Ni Ibnu Ishaq duk royak. Nampak tu tak? Ibnu Ishaq duk royak. Lalu Nabi kata, siapa wahai Ibn Khattab? Siapa ya mu nak royak pada aku ni? Siapa? Dia kata, menghatta Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dia kata. Menghatta dia. Dia adalah orang yang ada sifat rapat dengan puak-puak tu. Puak tu pun tak terluka hati, dia kata. Dan kalau Uthman pergi kecek ni, Uthman orang lembut. Cara cakap pada dia tu, mung akan boleh puas hati dengan apa yang mu nak suruh dia buat kerja. Aku ni orang kasar, orang yang tak supa lah dengan Uthman. Duk royak. Ni cara kita nak buat kerja dalam masyarakat. Tengok apabila kita tengok sejarah, dia nak turun daripada tempat hak orang suruh. Dia jalan keluar gini. Kita masuk dalam mesyuarat, jalan kita aku tak nampak jalan keluar lagu nah. Aku pun tak ada. Ni masalah besar. Sebab kita tak mengaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah ni adalah seolah kata pelaturan cara kita nak pakai Quran, pakai hadis hidup di sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelaksanaan tadi tu. Tapi nak sirah boleh ada ibrah lah, ada pengajaran, ada qaqid dalam tu. Bukan sirah duk royak gitu saja tu, tak kuasa nak
ambil faedah daripada sirah mai pakai dalam hidup hak tu bukan tujuan. Lalu Umar pun royak gitu, Nabi pun setuju. Nampak dengan pengesyurah hak Umar ibn Khattab. Panggil Uthman mari. Uthman kata, boleh ya Rasulullah. Aku sebagaimana Umar tu katalah, sifat aku tu wala uzaki 'ala Allahi ahada, walaupun aku tak ada nak kata aku ni molek lebih pada dia, tapi aku ada sifat hamu nak hatta aku gini, aku rasa aku sanggup tu aku boleh buat kerja wimung tu puas hati ya Rasulullah. Gitulah maksudnya. Keputusan mari kata, kalau gitu tak apa, munggilah wahai Uthman. Uthman pergi. Nampak tu tak? Uthman pergi. Nah ni sejarah. Nak boleh kata nak jadi bai'atul ridwan. Bai'atul huda nak boleh berlaku bai'atul ridwan ini lagu mana ni sejarah dia. Dia pergi satu persatu. Dia tak ada pergi ikut sedak lah. Apabila Uthman itu masuk jumpa lah. Dia sempat jumpa dengan Abi Sufyan dan ketua-ketua Quraisy. Lalu dia rakyat kata, aku mari ni wahai tokoh-tokoh pembesar-pembesar Mekah ni, aku mari ni aku nak rakyat, bukan kata kita nak buat perang di antara dua. Tengok, Nabi hidup di Madinah 9 tahun. Ada kuasa dalam arti kata orang hak Mekah tadi tu tak berani nak buat kacau. Sebab tiap tahun tu ya intak sama. Setiap tahun tu makna kata buat kekuatan ada sama. Tahun pertama kekuatan gini, tahun kedua kekuatan son, tahun ketiga gitu. Kepak yang kena tu sengkok orang Quraisy kata dia boleh nak letaknya bala tentera balik muslimin yang ada di Madinatul Munawwarah ni, boleh nak buat permusuhan peperangan kotorong kalau bahasa Siap. Boleh kita nak buat panggil kata pembincangan di antara orang-orang Quraisy dah. Quraisy tu gerung dah 9 tahun je baru mai duduk di Makkah, duduk di Madinatul Munawwarah. Ning orang Islam hak sungguh bukan duduk 40 korong 50 korong 4 tulah, bukan dia belah tu. Nak boh geria dusta gustepah ke bawah sama. Ya bukanlah tu. Nampak tu tak? Ya bukan balah tu. Ni nak boh geria apa lek belakang semata. Gapo kata buat? Tak ada. Ni bukan Islam asal. Bukan agama Islam yang Islam itu nak kita orang Islam itu duk balah tu. Mari duk di mana, generasi mana, bangsa bahasa mana, kalau duk lagu tu tak usah duk. Itu bukan Islam. Rugi masa. Kalau kita duk main lagu tu. Kami mari ni bukan nak buat apa perang ni. Kami mari ni dalam arti kata kami nak mai royak kepadamu, kata balik pihak kami tu. Rasul kami nu Muhammad mu pun kenal Rasul bagi aku walaupun tak beriman dengan dia. Mari nak ziarah Kaabah. Salah kata mari nak buat umrah lah. Salah gitu. Supaya mari nak buat umrah. Mari nak buat umrah. Quraisy pun tak ada apa. Dia Uthman royak dengan cara molek gitu, tak ada masalah. Quraisy pun tak apa kalau gitulah. Salah kata tak ada sebut kata tak apa dengan mulut. Salah kata muka tu tak ada jadi keruk dak lah. Tak ada jadi berasa kata berat dak. Lalu dia nampak kata Uthman ni kecek dengan molek, kecek dengan adanya alasan sebagainya. Sebagaimana cara dia lah Uthman ni orang pandai kecek. Kalau lah pembincangan nak hasil gapo, pembincangan dengan cara lagu ni dia hebat. Umar tengok kena. Umar tu dia tengok kena. Ni dak kita setengah-setengah. Kita peramban dah diri kita, ukur dah diri kita, timbang dah diri kita. Tak kuasa nak buat kerja, terah pergi juga tu dah punah kerja tu. Sahabat dulu jadi hebat sebab ni dah. Ya boleh ni aku tak sesuai. Walaupun ada aku tak orang yang lebih lagi. Ya gitu cara. Lalu puak Quraisy kata, Uthman, kalau mung tadi itu berasa kata nak mari sekali dengan puak mung lagu tu bolehlah kita kata kita boleh buat kerja kita bercara. Lalu Uthman pun keluar tubik pada majlis Hafsah tadi itu.
daripada kepada apa nama tempat hak lain lah pula. Maka dia pergi jumpa pula seorang namanya Aban ibni Sa'id ibni As. Aban ibni Sa'id ibni As. Ingat nama Aban anak Sa'id anak As. Tak kala dia duduk dalam kawasan Mekah tu lah. Tu dia. Lepas daripada tu apa nama ni pergi jumpa dengan sebagaimana saya royak tadi lah, pergi jumpa dengan Abu Sufyan. Royak kata Rasulullah ni nak buat tu nak buat ni. Royak dengan nyata kata kita ni tujuan gapo kita mari ni gitu gini. Lepas tu setelah daripada royak sudah dah lah kata tujuan kita mari nak buat tu buat ni cukup lekat. Lalu Abu Sufyan dah hak kata, setengah kata Abu Sufyan kata, setengah kata orang lain di kalangan pembesar-pembesar Mekah tu kata kan ni ibrah hak besar. Pengajaran hak besar dalam sejarah, cuba kita dengar. Uthman Fuad Quraisy ni kata, Kaabah dah depanmu ni. Kalau mu kandak nak tawaf Kaabah, maka tawaf lah. Seolah kata Uthman mari Mekah, duduk dalam kawasan Al-Haram. Mai kecek di tepi, seolah kata di tepi Al-Haram tu lah, di Masjidil Haram tu. Kaabah dah depan. Sudah pada bincang, Fuad Quraisy kata, Uthman, kalau mau nak tawaf Kaabah tu dah depan pun tawaf, tak ada masalah, aku izin. Fuad kami izin bagi wahai Uthman. Tu. Lalu Uthman katakan, Uthman katakan, tengok mereka yang dakwa kata kami ni nak buat benda baik walaupun Nabi tak buat dalam masalah amal ibadat. Dengar pendirian sahabat Nabi. Sebab itulah sahabat Nabi umpama ning Nabi suruh turut dia sebagai sunnah muttabaah juga. Kalau mu turut Uthman ke, Umar ke, Ali ke, Abu Bakar ke, lah tak ada apa. Sikap ialah guni. Tawaf. Dia kata tawaf. Nak tawaf. Tak ada masalah. Kami nak ruang bagi kamu. Bagi wahai Uthman nak tawaf. Tawaf. Lalu Uthman kata, ma kuntu af'al hatta yatufa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kata dia. Dia kata, tidaklah aku buat akan itu perbuatan. Tak aku nak tawaf akan Kaabah ni selama mana sehingga Nabi itu mai tawaf dulu. Allahu Akbar. Aku tak akan tawaf walaupun Kaabah tu depan aku. Aku tak akan tawaf depan Nabi aku. Ning orang Nabi sungguh. Mana lagu mana? Dia tak buat kerja. Amalan ni kalau dia nak buat di kananya Nabi tak murih. Tetapi tak. Sahabat Nabi bukan balas tu. Dia tak buat satu kerja. Ni perkara kerja yang ada ruang boleh ada dalam agama cerak masalah wal yatawafu bil baitil atiq dan sebagainya. Tetapi Uthman kata, "Tak, aku tak akan tawaf, tak akan buat. Akan ini pekerjaan walaupun buka ruang pada aku." Sehingga tawaf dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi buat dulu. Yang pertama dia hormat pada Nabi walaupun belakang Nabi. Tengok. Yang kedua, orang pesen ni lah orang Nabi sungguh. Hati dan jasad di luar. Jasad luar. Sekali. Orang pesen ni boleh kita nak jadi orang hak jadi orang naik kerja pula tempat kita. Orang nak akak orang pesen ni. Kita nak akak orang mana-mana kena akak orang pesen ni. Tak langgar kerja kita. Tak mendahului kita. Ni. Sebab sahabat Nabi ni ya lagu ni. Sebab tu orang ngaji sirah ni ada tarbiyah yang molek. Lalu apabila Quraisy ni tengok terhadap pendirian Uthman begitu lalu tu, Allah kata, belakang Muhammad dia ni pun tak lawai. Tak buat kerja belum daripada Nabi dia buat. Buat Quraisy ni pegang. Pegang Uthman tak saya balik ke Madinah lagi. Pegang Uthman tak saya balik kepada Madinah lagi. Lalu sampai khabar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyagi sampai khabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam bahwasanya Uthman itu dikena bunuh. Tu masalahnya. Tu sebab nak boleh jadi bai'ah ni naik mari ni. Siapa ke Nabi, siapa pada orang Islam di Madinah kata gano Uthman pergi tak klik lagi ni. Dengar-dengar kata kena bunuh. Tu dia.
Apabila gitu, berkatanya Ibn Ishaq di sini rahimahullahu ta'ala, al-imam ni dalam masalah sirah ni, dia kata telah mengkhabar akan daku oleh Abdullah anak Abu Bakar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar akan itu khabar. Dengar tapi dengar silap lah. Dengar silap ni sebab apa? Sebab tak tahu kata orang Uthman ni gimana. Demo lepas khabar kata Nabi apa nama Uthman ni kena bunuh dah. Sebenarnya Quraisy nak taruh, nak pergi taruh tak sewa kelik lagi. Gapo nama dia gitu lalu ni tak sei seolah kata orang Muhammad sungguh nak tengok Muhammad nak buat lagu mana apabila kita pergi orang dia. Kita lepas khabar kata kita bunuh orang dia, kita nak tengok dia nak buat gano terhadap kita. Situlah Nabi kata la abrahu hatta nunajizal qaum. Kami tak akan biarkan Uthman itu kena bunuh saja sehingga kami seraikan mereka. Itu perkataan yang dikatakan, yang diriwayatkan dalam kitab sirah. Lalu Nabi buat kan? Maka panggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manusia untuk bai'ah. Ni nak jadi bai'ah yang kita nak ngaji ni. Bai'ah di atas gapo? Di atas nak nak membantukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam arti kata nak mengambil hak lah terhadap ambil tindakan lah terhadap orang hak bunuh Uthman. Sebab kata Uthman kena bunuh sebenarnya tak kali, tapi khabaran lepas tu baik main lagu tu. Maka adalah bai'ah ridwan ni di bawah satu pokok kayu. Di bawah satu pokok kayu. Di bawah satu pokok kayu. Apa nama ni? Kata lagu mana? Pokok kayu. InsyaAllah kita akan tengoklah dah dalam apa nama? Dalam pentafsiran sebentar lagi lah biidznillah taala. Dia kata manusia itu, makna sahabat hari itulah kata kami membai'ahkan angkat dikau ya Rasulullah alal maut, di atas mati. Tengok. Tapi katanya Jabir ibni Abdullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bai'ah mereka itu di atas mati, tetapi Nabi nakwi mereka itu bai'ah di atas tak lari pada masa peperangan. Pada masa peperangan. Maka semua sahabat ada pada waktu tu lah pakat mubaya'ah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak siapa dia pun telucuk diri di kalangan orang Islam. Tak ada siapa dia telucuk diri di kalangan orang Islam. Apa ada tu? Malaikat seorang nama Al-Jad ibn Qais akhu Bani Salamah. Dia ni munafik. Dia adalah ada munafik. Dia mari juga tapi tangan dia tak sekali. Orang duk tak belakang tangan, dia tak ada tak sekali dak. Pegang bahu sekali, tak dia ambil tangan dia susuk bawah ketiak bagi uta. Bagi uta. Jabir lah Ibni Abdullah radhiyallahu anhu duk royak tentang ini masalah. Ini yang dinakalkan, dibawa datangkan oleh Imam Ibn Ishaq dan disokongkan oleh Imam Ibn Hisham di dalam kitab sirahnya. Itulah setengah daripada gapo tu? Setengah daripada sebab-sebab nak jadinya bai'atul ridwan. Tu dah. Inilah kita nak royak sebab dulu supaya kata kita apabila ngaji ayat masuk makna tu jadi faham kata rupa gini bila nak jadi gini rupa gini. Dia kena tahu punca dulu ke? Gitulah sebab-sebab hak nak boleh berlaku tadi itu. Lalu mari kita tengok makna bagi ayat sikitlah. Dia kata innal ladzina, sesungguhnya mereka di situ kena ke siapa? Kena kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena pada sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka itu sifatnya yubayi'unak. Mereka itu buat perjanjian bai'ah terhadap engkau. Di situ klik pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka itu berapa orang semua gitu.
Berapa orang semua mereka itu? Ya, inilah allazina tu yubayyi'unaka. Hak mari bai'ah dengan Nabi itu berapa orang? Berkatanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dia riwayatkan ini hadis daripada Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, katanya kunna yaumal Hudaybiyah 1400. Puak kami semua ni hari Bai'atir Ridwan ataupun dipanggilkan hari Al-Hudaybiyah ni ada 1400 orang. 1400 orang semua. Tu dia. Hak itulah riwayat yang sesahih-sahih riwayat. 1400 orang. Ada setengah kata 1300, ada setengah kata 1500. Tapi Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dia tarjihkan riwayat 1400 lebih sahih daripada riwayat yang lain. Kenapa? Kerana Al-Imam Al-Bukhari bawa datang di dalam sahihnya. Itu makna dia tarjih di antara riwayat-riwayat. Ni nak ayat atas kita orang mazhab salaf ni pakar ulama mazhab salaf. Pakar ulama duduk di aliran mazhab salaf. Innal ladzina yubayyi'unaka. Bai'ah di sini ni hadza fil bai'ati yaumal Hudaybiyah. Makna kata ini bai'ah ni, perjanjian ini bai'ah Al-Hudaybiyah. Pada tahun ke berapa? Pada tahun yang ke-6. Wapanya kerana nak tutup hak orang buat angkara bunuh terhadap Uthman. Sebab khabaran tu bik malagu tu. Sedangkan Uthman tak ada mati dengan sebab itu sebab. Tetapi nak royak kata sebab nak boleh turunkan ayat ni, peristiwaan ni, nak tengok Tuhan pun nak cuba jugalah sahabat-sahabat lagu mana duduk dengan Nabi sampai kena tahun dah di Madinatul Munawwarah, lagu mana pendirian dia terhadap Nabi apabila Nabi minta tolong nak buat kerja, dia nak buat kerja ke tak? Situ ya tepat. Kita duduk, kita lama-lama nak tahu juga, nak cuba jugalah mana nak gitu. Tu. Dan mereka itu pakat bai'ah. Bai'ah di atas apa? Wa qad kanu bay'una 'ala alla. Mereka itu dan sesungguhnya adalah mereka itu beri perjanjian terhadap Nabi Muhammad, mana bai'ah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas bahawa alla yafirru, tak lari, tak sel lari. Tak sel lari. Pada satu riwayat bay'u 'alal maut, makna kata jangan mati. Sanggup mati, tak lari. Itu lebih kurang ya, tak ada lari daripada apa yang yang dikatakan oleh ahli tafsir kita di sini. Kalau gitu bai'ah ni di bawah satu pokok kayu. Pokok kayu tu nama Samurah bil Hudaybiyah. Hudaybiyah ni satu tempat lah. Kita kata satu tempat Hudaybiyah. Makna kata pakat bai'ah di bawah satu pokok kayu nama Samurah. Pokok kayu nama Samurah. Hak Sayyidina Umar tebal lepas daripada tu. Masa Sayyidina Umar nak jadi khalifah, Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari sanad tu sahih, Umar tebal pokok kayu tu. Ada setengah-setengah orang yang nak pergi ambil berkat, ambil gapo dengan pokok kayu, Umar tak sih. Ayat kata Sayyidina Umar ni menetai khurafat kuat dia. Siapa nak tengok rupa menetai khurafat, baca sejarah Sayyidina Umar lah. Minta pada guru kita baca sejarah Sayyidina Umar. Kemudian waktu bik nuktah, ibarah, pengajaran daripada isi kandungan yang kita dengar tadi itu, mari untuk kita pakai dalam hidupan kita. Lalu balasan bagi mereka yang bai'ah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kata innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya mereka itu tu bai'ah akan Allah Subhanahu wa taala. Ai man akhadha al-'ahda minka faqad akhadha al-'ahda minni. Tu alim ulama tafsir dia kata siapa dia mengambil perjanjian daripada engkau ya Rasulullah, menepati orang ambilkan perjanjian dengan aku. Siapa dia bai'ah denganmu, maka salah kata dia bai'ah dengan aku. Hawak apa? Kerana Rasulullah tu orang Tuhan alaihi salatu wassalam.
may yuta'ir rasul faqad ata Allah. Siapa dia taat akan rasul, apa dia suruh, apa yang dia hajar, apa yang dia tunjuk, apa yang dia itu buat contoh tak, maka sesungguhnya orang taat akan Allah Subhanahu wa taala. Hak tu maksud kata wa rafa'na laka dzikrak. Allah Taala akaknya Nabi Muhammad tinggi pangkat dia. Walaupun tinggi pangkat, tak boleh kita seru dia buat jadi dia tu Tuhan. Buat dia tu tempat kita nak sembuhkan penyakit kan sebagainya. Tak boleh seru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad larang. Tak boleh kita buat lagu tu. Nak minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengangkatkan pangkat Nabi sampai jadi Tuhan, itu tak boleh. Sebagaimana orang-orang Nasara dia buat kerja. Nampak tu tak? Ni agama Islam kita. Itu maknanya. Waman bay'uka faqad bay'uni. Bay'ani. Makna kata siapa dia buat perjanjian dengan engkau ya Rasulullah, maka orang tu buat perjanjian dengan aku. Setengah daripada ahli tafsir dia kata man dakhala fil Islam faqad bay'a Allah. Siapa dia masuk dalam agama Islam akan diri dia, salah kata dia berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna bagi ayat. Itu makna bagi ayat yang Tuhan itu tafsir dalam Quran sendiri. Kata lagu mana? Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala calon nak beli daripada kalangan orang mukminin diri-diri mereka, harta-harta mereka, dengan nak balaskan bagi mereka itu akan syurga. Sifat lagu mana? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka itu berjuang pada ajaran, di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jual di atas ajaran Tuhan, bukan ajaran lain. Kalau ajaran lain, kalau tak sakut paut dengan ajaran Islam, ajaran Tuhan, kita tak ada pedah gapo. Nah, tak ada pedah gapo. Jual di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nak bawanya ajaran Allah Taala itu naik atas, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena ahli dia. Nak pergi ambil orang pantai tak leh, panyo, patah, faham gapo, tak tahu di mana. Nampak tak leh. Tak boleh sama sekali baca Fatihah pun tak kena lagi. Tak faham pengertian gapo nama hak nak ambil pasal tu mari jadi ketua dalam masalah nak yuqatiluna fi sabilillah, tak sesuai. Nampak tu tak? Jangan kita duk royak datuk bukit, datuk benda, datuk panyo, patah, datuk tu, datuk ni. Tak. Dia kena naknya ajaran Islam yang datang pada Al-Quran dan hadis. Kaman dia bawa ulama-ulama hak muktabar mari. Imam Qurtubi ke, Ibnu Katsir ke, Ibnu Jarir At-Tabari ke, Alusi ke. Hak pasal tu mari tafsirkan ayat Quran kepada kita. Sam'ani ke gapo ke, mari. Tak ada masalah. Barulah kita duduk dengan ulama muktabar, ulama yang dunia Islam tu aku sungguh. Jangan pada kita dengar datuk tu, datuk ni kena gitu, datuk ndak. Bukanlah tu. Itu bukan tempat yang kita nak buat gantung. Kita umat Islam kita tahu kata mana dah hak kita nak bergantung, hak kita nak tupai dia lah mana. Situ tempat dia. Lalu sifat yang lagu mana? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Bahasa dia apabila ada perjuangan pemusuhan apa, ada orang bunuh kita, ada kita bunuh dia. Ayat ni ayat peperangan, bukan semua kena dok bunuh orang kafir yang disilap faham. Setengah-setengah daripada orang kafir hak biasa kata buzal lala ni, dia kata ayat ni kata Islam ni suruh bunuh orang. Dak. Dalam agama mung sendiri tu pun kena jaga negara, kena perang, kena gapo, ada sepatu. Nampak tu tak? Gana mu duk tengok ke hak Islam ni kata kena tu di mananya orang kafir gi di mana dan negeri Islam kita hak rasmi ni kalau ya gi dalam arti kata dia ni gi dalam tak ada nak buat pemusuhan, kita gi bunuh dia tak bau syurga. Dalam agama kita tu ajaran kita.
Lepas dok gi royak kata Islam ni so gitu so gini, dak bukan lagu tu. Hei umat Islam yang ada suara, adanya pangkat, adanya kebijaksanaan, jaga di sudut ni. Ni medan ni, jaga molek. Jaga molek. InsyaAllah dengan titik peluh kita jaga agama Allah ni daripada mulut-mulut orang buzar umpama tu Allah Ta'ala akan mengangkatkan darajat kita dunia dan di akhirat nanti. Tak usah takut. Nampak tu tak? Tak usah takut. Kita buatlah. Hak ni wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Allah Ta'ala janji. Benar ni. Kata Tuhan nak balas syurga bagi mereka yang calon nak jual diri dan jualnya harta benda dia kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Tuhan janji dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallah, siapa dia nak lebih utama, nak tunaikan perjanjian daripada, nak lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi, maka gembiralah kamu bagi mereka, gembiralah kamu terhadap penjualan hak kamu tadi itu yang kamu jualkan perkara tadi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalika huwal fawzul azim. Demikian itulah kejayaan yang atas, yang besar, yang hebat, yang agung. Itu maknanya dengan cara 100 lalu. Nampak tu tak? Dengan cara 100 lalu. Kemudian seterusnya, innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Makna kata sifat yadullah ni kita dalam mazhab salaf kita isbatkan yadun satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yad itu satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serupa dengan sifat ilmu, sifat qudrat, sifat iradat, sifat hayat, sifat sami', sifat basar, serupa. Nampak tu tak? Tu kita mazhab salah isbat kata yad itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilafan bagil Jahmiyah, menyalahi bagi Jahmiyah dan Mu'attilah, Mu'tazilah dan mereka yang duduk di atas bantasan itu, yang mengaku diri yang duduk di atas bantasan itu bukan. Sebab yad ni adalah satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Abi Hasan Al-Asy'ari peryawi ta'rif sifatun qadimatun bi dzatihi ta'ala. Makna kata satu sifat yang kekal, yang sedia, yang terdiri di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifatul yad. Hadra sifatun qa'imatun bi zatihi subhanahu wa ta'ala. Sedia juga dia tu. Serupa dengan sifat ilmu, sifat tu, sifat ni serupa. Maka Tuhan idhafahkan sifat kepada mausuf. Idhafah sifat kepada mausuf mana tangan Allah. Boleh terjemah. Ada masalah nah, tak sah buat jadi seumpama puak-puak mufawwidah. Ai tak leh nak terjemah sini tak tahu makna. Tak, kita tahu makna. Tahu makna tak pasti kita tahu hakikat. Tak pasti kita tahu kaifiat. Itu cara dia. Mana tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tangan-tangan mereka. Ingat, masalah sifat Tuhan, supaya kita ngaji bab zat Tuhan. Apabila sebut atas zat Tuhan, kita kata laisa kamislihi syai', maka sifat Tuhan pun laisa kamislihi syai' juga. Tak usah duk gambar supaya tangan kita, tangan binatang, tangan tu, tangan ni tak. Nampak tu tak? Tu. Sebab tu ulama-ulama kita dulu, ia kira kata setiap muka sesuai dan layak dengan mausuf dia, dengan diri dia. Makhluk ia ada diri makhluk. Makna kata Tuhan ada zat bagi bagi dia. Maka semua sifat apabila idhafat pada makhluk sesuai dengan dia, molek dengan dia. Sifat apabila idhafat pada Tuhan sesuai, layak, elok, baik bagi Tuhan. Tu lagu tu. Tu jangan kita ambil lafaz satu lafaz mari duk faham sendiri tangan makna gitu, makna gini. Tu panggil puak-puak mu'attilah, tak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan ahli bid'ah wal ahwa banyak kaya duk bicara lagu tu lah. Kita
ahli sunnati wal jamaah, isbat sebagaimana Tuhan kata di atas maksud dan murad dan makna yang Allah Subhanahu wa taala buat turun mari serta dengan lafaz sebagai ayat Al-Quranul Karim. Nampak tu tak? Apabila kita isbat dah kata Allah Taala itu bersifat dengan sifatul yad, dengan sifatul yad sifat tangan, Tuhan berkata tangan Tuhan itu atas tangan-tangan mereka. Lagu mana kaifiat? Mallahu bihi alim. Nampak tu tak? Mallahu bihi alim. Kemudian setengah daripada ulama dia tafsir dengan lazim. Tafsir dengan lazim. Makna lagu mana? Makna yadullahi fin nusrah wal minnah alaihim fawqa aydihim bit ta'ah lak. Makna kata tangan Allah Taala itu beri pertolongan. Tangan Tuhan ni nisbah beri pertolongan, berinya kesempurnaan di atas mereka itu, atas daripada tangan-tangan mereka itu dengan sebab mereka itu taat kepada engkau ya Rasulullah. Tak apa, tafsir dengan lazim tak apa. Selama mana kita isbatkan sifat, nak tafsir dengan lazim tak apa. Hak tafsirnya ada kesan tetapi sifat tak ada. Hak tak boleh. Itu mazhab Mu'attilah. Saya dah misal soal mudah dalam kita ngaji akidah tu, ada kesan tak adanya mausuf tak boleh jadi. Seolah kata ada tapak kaki hak bekas di atas bombing tapi kaki tak ada, ya tak boleh jadi. Adanya perbuatan tapi fa'il tak ada. Ada perbuatan tuah buat tak ada, tak boleh jadi. Ia kena ada. Nampak tu tak? Ia kena ada. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kena faham di sini. Fauqa aidihim, atas pada mereka itu. Mana kata kita nak tafsir ihsanullahi ta'ala ilaihim fauqa ihsanihim ilaika bin nusrati wal minnatullahi alaihim fawqa minnatihim alaika fi qabuli ma ji'ta bihi. Boleh juga. Mana kata keelokkan, pertolongan, keelokkan, kebaikan Tuhan itu kepada mereka puak-puak sahabat Nabi itu hak sanggup diri nak bai'ah dengan Nabi atas kebaikan yang mereka itu kemukakan kepada engkau ya Rasulullah dengan pertolongan. Herat tu nak ayat kata tak ada gapo. Kalau tafsir lagu ni panggil tafsir bil lazim, tak apa. Tak ada nafi malzum, tak ada nafi sifat Tuhan tetapi tafsir. Nak ayat Tuhan itu beri pertolongan, tak apa. Selama mana kita isbat kata Allah Taala bersifat dengan sifatul yad, tak apa. Sifatul yad okey, tak ada masalah. Faman nakatha, kalimah faman nakatha di sini, siapa dia yang nakatha? Nakatha di sini makna kata orang yang gapo nama? Yang merusakkan janji. Orang yang naqada'ah, orang yang rusak janji. Rusak janji di sini makna kata tak sah masuk bai'ah. Tak sah masuk capur tangan di atas kebaikan. Lagu tu. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi. Orang yang nakasa makna kata orang yang merusakkan, tak sah masuk dalam perjanjian, maka sesungguhnya orang ni tak lain tak bukan merusakkan dirinya sendiri. Tak ada kau lain. Ayat ni turun di atas siapa ni? Faman nakasa. Faman man di sini maksud siapa? Ni apa panggil man di sini ni amun maksus. Mereka, tiap-tiap mereka. Mereka ni pia, iaitu Qais, iaitu Al-Jadd bin Qais. Jadd bin Qais, dia ni adalah daripada al-munafiqin. Orang munafiqin. Ada arah orang munafik ni. Duk masa molek boleh jumpa dengan perkara yang molek tapi hati tak molek. Yalah dah. Orang kita duduk tempat molek, masa pun molek, jumpa dengan orang molek, tapi ia hati tak molek, ia akan tak molek. Dia tak akan dapat kebaikan. Ini supaya Jadd ibn Qais. Duk masa Nabi, betul tak? Kamal boleh tengok Nabi tak? Sahabat, tengok. Masa Quran dak turun tak? Turun. Masa Nabi duk syarah tak? Syarah. Tapi munafiq, punah hati. Hati dia tak molek. Wa kana minal munafiqin, dia adalah daripada munafiqin. Maka tak kalau sahabat pakat mubayaah sekali dengan Nabi belaka bai'atul ridwan, dia ambil tangannya selik bawah ketiak uta. Jabir ibn Abdullah tengok demon ning. Salah gitu. Kalau gitu
kalimah nakatha. Nakatha ni bermakna naqadha. Boleh. Naqadha makna merosakkan. Tapi setengah daripada alim ulama kita, dia beri makna kata nakatha di situ bermakna tark, tinggal. Tak campur mula, tinggal. Tu makna dia. Itu kita kena ambil faham lah dah. Ambil faham di situ supaya kita baca Quran ni sekurang-kurangnya kita boleh faham. Gapo ke hak Tuhan nak ayat kepada kita. Itu dia. Kemudian wa man awfa bima ahada alaihi Allah. Maka barang siapa sempurna. Aufa di sini makna menyempurnakan. Bima ahada dengan apa, akan apa. Akan apa yang ia itu janji kepada Tuhan. Siapa dia sempurnakan janji dia dengan Tuhan. Makna kata dia janji nak buat, dia buat sungguh. Supaya kita lah, kalau kita sanggup nak buat kerja, kita sampai masa kita buat sungguh. Itu makna kata bima ahada. Dengan apa kita janji. Janji ni hak kita nak jaga. Sekarang hak penting mula-mula al-waqt. Masa. Janji masa mana? Masa tu. Jangan kita jadi terbiahkan diri kita orang tak betul masa. Tak boleh. Kita tak akan jaya dah. Tak akan jaya sekali-kali. Sebab orang tak betul masa ni, alamat di atas dahi dia, kata orang bergerak tak jaya. Tak ada kebahagiaan. Tak ada. Sebab itulah kita tadi itu kena betul masa. Hak tu hak molek sekali. Betul masa. Hak tu hak utama sekali. Jangan lewat walaupun seminit pun. Kalau tak ada uzur, tak boleh. Ya kita lewat-lewat ni moga kata kita buat di atas takak dia. Janji pukul 5 pada gerak. Tu pukul ni pukul 7 sungguh. Nampak tu tak? Kita janji pukul 5, pukul 4 10 minit kena gerak dah tolak. Kalau kita kata kita ni jauh ke, kita ni gitu, kita ni gini, baru pukul 5 tu tahu. Ya gitu. Sini pun sama. Siapa masuk buat kerja. Hak tu maksud waman aufa bima ahada alaihullah. Sini tepat pelik sikit Hak kita ada dengar alaihillahu, alaihillah. Kau tu sebab ala masuk di atas dhamir muttasil, bina di atas kasrah. Alaihi sallallahu alaihi wasallam, alaihi tak gitu kan? Akan tetapi di sini alaihullah. Mari kok tu. Kok mana pula ni? Di sini orang panggil dhamir muttasil. Tiap-tiap dhamir ni khuzha qa'idatan. Ambil satu kaedah. Tiap-tiap ismi dhamir mabni, dia bina, dia bukan mu'rab. Bina atas patah, bina atas kasrah, bina di atas sukun, bina di atas tu. Bina lah kita kata. Alamatil i'rab tu kita ngaji. Bina atas dhamma, bina atas patah, bina atas kasrah, bina atas sukun. Kata gilah. Nampak? Kalau gitu, di sini ni dhamir muttasil, berhubung dengan amir dia. Alaihu tu. Alaihu situ. Orang panggil dhamir muttasil. Nampak tu tak? Tak ada sakut paut dengan i'rab ke apa nama dak ni. Orang panggil hak ni setengah daripada orang Arab dia kecil lagu ni. Fasih, lughatun fasih, lughah fasih. Riwayat Hafsin an Asim baca dengan alaihu. Baca dengan mabni ala dhamm di sini. Qiraah hal lain alaihillah. Kok tu? Tu makna dah. Makna gitu. Tetapi di sini alaihullah. Bacalah tu. Hak Hafsin an Asim baca lagu tu. Hak terima daripada guru kita siapa ke Allah Subhanahu wa taala, siapa ke Nabi kepada Jibril kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Bacalah tu.
Riwayat lain alaihillah. Kok tu? Tak ada gapo apabila kita tahu hak ning pun fasih, Allah Taala itu kerana nak baca di dalam ini riwayat dengan alaihu. Kita baca alaihu. Sebab walaqad sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim tadi itu. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim, tuhawikan luah Quran ni ada beberapa qiraat. Bukan satu qiraat dak. Orang Jawi kita banyak baca dengan Hafsin an Asim. Orang Maghribi, orang Gapo ni baca dengan riwayat lain pula. Warsh dan sebagainya. Tu dia. Kemudahan nak kita boleh baca Quran jadi mudah. Tu ya. Kalau gitu dia kata, akhirnya insya-Allah, dan barang siapa sempurnakan apa yang dijanjikan, dan barang siapa sempurnakan apa yang ia janjikan kepada Allah lah subhanahu wa ta'ala, janji di atasnya alaihi, di atas perkara ia janji itu akan Allah Ta'ala. Janji lagu mana dengan Tuhan buat supaya lalu Tuhan kata fasayutihi, mari dengar fa jawab pada man tu, maka nascaya Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya. Selagi akan beri kepada orang tu, orang hak buat janji dengan Tuhan, hak tunai janji itu, wiga apa? Ajran azima, akan pahala yang sangat besar. Kalimah ajran azima di sini makna jannah, mana syurga, tahu syurga. Sebab tu sama dengan ayat daripada suratil At-Taubah ayat 111. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sama dengan kata fasayutihi ajran azima. Tu tafsir setengah di atas setengah. Itulah sedikit daripada pengertian pada pagi yang mulia ini. Kita akan masuk sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ila akhiril ayah. Nanti kita akan membicarakan pada hisah yang lagi akan datang biidznillah taala. Pada pagi ini sekadar inilah sahaja. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati hidupan kita, berkati umur kita, rumah tangga kita, kerja kita, dan minta Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit kita, merahmati mereka yang meninggal daripada kita di kalangan orang yang kita kasihi. Itulah kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hajat-hajat hak kita mau. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.